Tari adalah sejenis gerakan. Seni tari adalah gerak indah yang mengandungi gerak dan irama. Pada zaman kini, sebagai tarian sosial yang paling popular, inang dan joget telah diolah menjadikannya dalam pelbagai versi joget dan inang dari segi rentak, gerak dan lagu yang dikoreografikan daripada gerak asal sehingga kontemporari dan kreasi baru. Joget bererti menari atau bertandak dan joget juga salah satu genre tarian dalam kebudayaan Melayu. Tarian joget adalah tarian rakyat yang diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat Malaysia. Kedatangan Portugis ke Melaka yang membawa tarian Branyok berjaya menjadikan joget diminati oleh masyarakat tempatan ketika itu. Mengambil kira latar belakang tarian joget dan sinonimnya kepada Melaka khususnya, pesta joget ini ditampilkan dalam bentuk baru yang menarik. Kita lebih terkenal tarian inang, joget asli misalnya. Tarian ini adalah kekuatan kita. Tataran Melayu kita. Selalunya ditarikan sekarang ni lah yang saya tengok kita dah keluarkan tari tu untuk rakyat. Tapi kalau dulu sebenarnya, kalau cuba kita lihat di dalam tarian inang misalnya, tarian inang ni sebab apa dipanggil inang sebenarnya? Sebab waktu itu tarian ni hanya ditarikan oleh orang wanita, perempuan saja, di mana di dalam taman. Taman tu bermaksudnya adalah di istana. Ya. Ketika itu tidak ada hiburan lain. Jadi puteri-puteri diraja ni bersama-sama inang mereka ni dia mencipta tarian ini sebenarnya. Jadi itu sebab tarian inang dulu. Tidak tarian wanita saja. Itu sebab dinamakan inang. Inang ni adalah satu watak di mana dia dalam istana itu adalah orang-orang kekuatan untuk puteri ini. Jadi dia yang sebagai ketuanya, itu sebab dia katakan inang. Itu sebabnya inang pulau inang Cina. Inang Cina ni gelaran. Sebenarnya dia itu adalah watak seorang di mana kekuatan dia tu orang kepercayaan di istana. Jadi tarian inang ni dicipta banyakkannya menceritakan tentang wanita. Ya puteri, of course dah tentulah puteri itu cantik, menceritakan pakaian dia, ceritakan aksesoris dia, pakai macam apa yang dia suka, bunga-bunga. Itu sebabnya ada lagu-lagu bunga-bunga di taman, dia menceritakan persekitaran dia. Itu sebab pergerakan inang sama ada inang, zapin. Zapin tidak. Inang asli joget memang ada kaitan dengan sekitaran yang apa yang kita ada. Kalau di taman tu apa yang ada? Dia ada bunga. Dia ada apa lagi? Kalau pokok tu kita ada apa? Misalnya kita ada tengok alunan seperti angin. Kemudian kita ada apa? Burung. Kemudian ada pokok-pohon tumbuh. Misalnya kita tengok pokok-pokok kacang tu melilit untuk naik. Jadi dari situ lagi timbulnya pergerakan-pergerakan tu di mana gerak-gerak ini kita ambil, kita masukkan dalam gerak-gerak tarian kita. Okay, kalau saya nak sebutkan juga cerita tentang di istana kan. Ceritanya di istana ni, kalau kehadiran misalnya lah, ya, walaupun di dalam konteks tarian dalam istana, perlu yang pertama adalah tepak sirih. Itu kedatangan. Sebelum nak menari apa, tepak sirih tu mesti ada. Jadi tepak sirih itu sebagai lambang satu kekuatan kita orang Melayu.
Saya rasa pasti sekarang pun masih ada lagi tepak sirih itu kita gunakan. Ya, itu adalah kekuatan kita. Satu tepak sirih, satu lagi keris. Tapi kebanyakannya untuk kedatangan adalah tepak sirih. Ini ada tepak sirih Melaka ya. Tepak sirih Melaka ini memang berbeza daripada kalau Kelantan, tepak sirih dia 4 segi tapi tidak ada kerawang ataupun ukiran, hanya kosong tapi buat tembaga. Tapi kalau di Terengganu 4 segi juga tapi mereka ada kerawang. Itu beza dia. Ini adalah tepak sirih Melaka. Ini ya. Okey, yang sebelah sana tu nak cerita juga sebelum kita pergi ke tarian-tarian lain tu. Kita sudah pastinya kalau kita menjemput tetamu misalnya ya. Tetamu adalah tuan rumah. Jadi yang mula-mula diangkat ya. Selepas hidang-hidang ini diangkat. Ini dinamakan kepala adat. Kepala adat ni adalah inang-inang dia datang tadi, yang inang-inang tadi akan membawa masuk dalam. Selagi tuan rumah tu tak buka, tak ambil gula-gula manisan dalam tu, orang lain semua tetamu tak boleh makan. Itu dia adat dia. Jadi kalau di dulu rumah Melayu dan istana khas ni memang ada kepala adat ni. Ini adalah kekuatan. Selagi tuan rumah tak buka, tak ambil manisan tu, kita tidak boleh menyentuh makanan. Itu tanda dia, salah satu tanda dia lah. Jadi kalau kita balik kepada tarian inang tadi, kita lihat kelembutan tarian inang ini sebenarnya satu gerak ya, satu gerak, satu lagi apa yang dia nak lontarkan. Jadi lontaran yang cantik dia adalah datang daripada dalam ya, daripada dalam sebenarnya. Bukannya kepada yang wanita tadi dah pakai baju cantik itu cantiknya, itu adalah aksesoris. Tetapi yang lebih cantik tarian inang tu adalah itu tadi ya, muziknya, geraknya dan juga jiwa. Tadi kita menari ni mesti ada jiwa, kita keluarkan jiwa tu. Jadi inang ni geraknya memang halus. Kalau kita bezakan antara inang dengan joget, inang ni agaknya pergerakannya lebih agak lembut ya, lembut dan juga kalau kita lihat banyak sangat sopan dia. Bukan saya kata joget tak sopan, ada sopan sebab masing-masing tarian memang ada etika dia. Etika dia memang ada. Kalau kita lihat kepada makan sirih, lagi lembut. Ya, lagi lembut dengan lagunya, dengan lenggoknya, dengan ceritanya. Ya, saya sentuh tentang tarian makan sirih. Tarian makan sirih ni dulu memang kita tarikan di dalam istana, khususnya untuk raja-raja. Jadi selalunya adalah penyanyinya, adalah penarinya dengan apa ni, dengan tepak sirihnya. Dia menceritakan tentang makan sirih itu. Ya, sampailah raja itu tertidur. Jadi saya di sini saya nak tekankan apabila penari-penari ni, dayang-dayang ni menari di dalam istana ya dengan lagu makan sirih. Ya. Selagi raja tu tak kata berhenti, tak boleh berhenti. Jadi kalau penyanyi itu ada, ya, penyanyi itu dah letih agak dalam menyanyi, dia akan menyanyi di ujungnya, dia akan berkata sedikit, itu dah his untuk sultan. Dia kata seperti makanlah sirih ujung-ujungan. Makna ujung-ujungan tu dah nak habis dah. Jadi sultan pun faham. Itu kalau dalam istana. Tetapi sekiranya kalau kita untuk orang biasa, kita nak katakan lagu tu dah habis, kita akan menyanyi ujung dia, kita akan nyanyi makanlah sirih mohon berhenti. Jadi dia minta izin. Itu dah lembut sebenarnya dalam bentuk-bentuk tarian kita. Minta izin nak berhenti menari ni. Nak berhenti menyanyi semua minta izin. Bukan habis keluar je, tak boleh. Itulah kekuatan, kelembutan adab-adab kita orang-orang Melayu ni, sama ada di rumah ataupun di istana, mesti ada. Seperti inilah kita nak keluar rumah, kita izin ayah kan, ayah nak keluar rumah. Begitulah ceritanya. Seterusnya kita pergi kepada dalam bentuk tarian. Dalam bentuk tarian Melayu, tradisi memang kita tahu kekuatan kita adalah kepada pergaulan.
Ya, adab dia. Kalau kita nak menari, memang boleh menari, lelaki dan perempuan. Ya, tetapi kita ada sekatan-sekatan di mana gerak ini yang sesuai, gerak ini tak sesuai, kontak ini tak sesuai, body language ini tak sesuai. Memang dalam tarian memang kita ada body language, tetapi sesuai ke? Tak boleh kan, sebab kita ada lelaki dan perempuan tu. Sebab tu ada lelaki dan perempuan. Jadi saya tekankan di sini, kalau macam dalam adab untuk menari berpasangan. Yang pertamanya, kita sudah tentu kita tidak ada boleh body contact, bersentuhan. Itu tidak boleh. Sekiranya nak ada bersentuhan, misalnya nak pegang tangan, kita boleh gunakan sapu tangan. Ya, kita boleh gunakan props. Jadi kita tidak boleh bersentuh kulit. Itu memang boleh. Tapi kalau kita nak pegang tangan, nak pegang pinggang apa semua, itu memang tak boleh. Memang tak boleh, ya. Itu memang daripada dulu pun, sebab daripada istana dulu pun kalau menari dia tak boleh pegang. Tambah kita sekarang pegangan agama kita begitu kuat. Ya, daripada wanita dan lelaki bersentuhan kita tidak menggalakkan. Okay, kerana apa? Yang pertama, apabila kita dalam bentuk tarian kita bersentuhan, menjadikan satu fitnah. Kadang-kadang menjadi satu fitnah. Kadang-kadang bersentuhan tu menjadikan satu lucah anggapan orang. Jadi memang tidak boleh. Sebab kita bukan di barat. Kita di barat, pemikiran mereka terlalu bebas. Kita ada sekatan-sekatan kita sebab kita ada kekuatan kita pada tradisi kita. Dan tarian-tarian kita begitu kuat sekali dengan pegangan tradisi dia. Dan ketika menari, adab menari, estetika menari joget, inang, asli memang ada. Kalau seperti tarian Melayu, tarian Melayu sama ada joget ke, asli ke, zapin ke, kaki kita tidak boleh melangkah menampakkan tapak kaki kita kepada orang. Itu memang tak boleh. Ya, kita paling tinggi tak sampai buku lali, sukatan dia pun paling halus. Tidak boleh nampak tinggi. Itu memang tak boleh. Sebab kita cuba kita belajar daripada adab kita di rumah. Kita nak lalu depan mak ayah kita, seboleh-boleh kita merendahkan diri lagi. Jadi langkah kita tu, apabila kita merendah diri, langkah kita sudah pastinya kita melangkah hanya jauhnya hanya ukuran satu tapak kaki dia, satu tapak kaki. Begitulah halusnya. Ya, jadi dalam bentuk tarian kita developkan tarian kita pun mengikuti juga dalam adab di rumah tadi. Ya, kita mesti merendahkan diri. Bontot tidak boleh kepada penonton. Macam wanita, kalau angkat tangan tak boleh nampak ketiak. Ketiak tak boleh nampak. Jadi dia akan melindungi diri dia. Melindungi tu maksudnya tidak boleh nampak tu dah nampak semua. Ya. Ialah bentuk badan dia. Sebab dulu baju semua longgar-longgar. Sebab dia itu salah satu menghormati juga tu. Longgar-longgar baju, berselendang. Ya. Jadi itu menampakkan lebih halusnya dalam bentuk tarian. Ya. Sebab kalau kita lihat, kalau kita menari misalnya, bontot kita kepada penonton memang tak bagus, memang tak cantik. Ya, itu sudah nampak ni seperti macam dah kurang sopan lah bagi saya. Memang kurang sopan. Begitu juga kaki. Wanita memang boleh berjoget, tarian joget, tapi dia tidak boleh menggelekkan bontot dia. Dia tidak boleh menggelek. Maksud saya bontot tu ada kitaran, dia bergerak. Tak boleh. Sebab kita bukan dandut, kita bukan jaipong. Itu memang pergerakan dia orang. Dan dandut memang kekuatan di situ. Tapi kalau dalam joget memang tak ada. Memang tak boleh. Itu memang tak boleh. Kalau ada pun saya rasa patut jangan buatlah. Bagi saya lah, jangan buatlah. Kalau kita betul-betul nak haluskan lagi tentang adab semua. Ya, wanita tangan pasti jangan tinggi, jangan mengepak, tak boleh. Dia mesti kalau bawah. Kalau inang pun bawah, dia tidak boleh buka tangan ni, mengepak ni tak boleh. Itu nampak macam kesombongan, ego, semua ada. Itu juga kalau dia menari, dia tidak boleh mata dia tu kepada tetamu.
Macam seorang kurang sopan. Dia hanya menari dalam putaran dia dengan berpasangan dia. Dia menceritakan apa itu yang ditarikan. Itu boleh. Tapi kalau dia dah bayi mata dengan apa penonton kat bawah, itu tak boleh. Itu sudah macam kurang sopan lah. Ya. Sebab saya anggap seorang yang penari ini begitu tinggi martabat dia. Ya, sebab tu kita letakkan, kalau macam tari Indan, kita letakkan kat istana. Ya, tinggi martabat dia. Jadi kita tengok, cantiknya gerak dia dengan tingkah laku dia. Jadi ini kita rangkumkan sekali. Bukan hanya kanda dengan muzik aja, bukan nyanyian aja. Tapi apa yang ditontonkan, apa yang dikeluarkan oleh penari itu, apa yang nak disampaikan adalah kesopanan tadi. Kalau lantai ni, kalau bentuk tradisi ni, kita pernah tahu di mana kita tahu pergerakan kita tu kita ambil daripada awan-awan, daripada alam-alam semua ya, binatang, tumbuhan. Jadi sifat-sifat apa yang ada di dalam alam sebenarnya. Okey, untuk pergerakan pertama dalam serampan laut, di mana kita tahu itu pergerakan dalam bentuk tradisi ya. Kita ada beberapa pola di mana kita harus mengikuti pola-pola itu sendiri. Dalam kita orang-orang Melayu, kita memang kekuatan kita ada kepada 4 segi. 4 segi kotak ya. Rumah kita misalnya, pergerakan kita, mesti ada kotaknya. Kalau macam seperti di Kelantan, kita tahu di dalam satu bulatan. Tetapi untuk tarian tradisi, inang, joget asli, dia mesti ada kotak dia, mesti ada es dia, mesti ada berlian dia, mesti ada lilit kacang dia, mesti ada spider dia. Di mana ini ada kaitan antara kehidupan alam dan juga kehidupan kita seharian. Untuk gerak pertama, mereka akan bergerak di dalam satu bentuk iaitu 4 segi ataupun kotak ya. Gerak yang seterusnya adalah gerak yang berbentuk diamond ya, ataupun berlian, di mana batu ini adalah kekuatan dia untuk ada kaitan dengan seorang wanita, di mana penggunaan berlian ini dulu adalah hanya untuk golongan bangsawan dan gitu dekat sekali dengan orang-orang yang tradisional. Dan kita ambil bentuk ini di dalam tarian-tarian seperti joget, inang asli memang ada. Jadi bentuk dia adalah juga mesti berpasangan dan kita nampakkan kekuatan berlian itu sendiri. Dan seterusnya kita akan ada satu lagi gerak. Gerak ini selalu kita gunakan dalam bentuk tarian tradisi, iaitu di sebelah Kelantan, itu lilit kacang. Ya, lilit kacang ni bukan hanya daripada tangan, jari, tetapi ada juga pada pergerakan kaki dan juga pergerakan untuk dalam body. Ya. Body, badan, pergerakan badan. Jadi sekarang ni saya gunakan gerak ini berbentuk S ya. S tu yang seperti ini, bukan S ini ya. S seperti ini. Itu dalam bentuk lilit kacang tapi separuh. Lilit kacang ni ada penuh, ada separuh untuk duduk, untuk bergerak. Kita akan pergi ke gerak yang seterusnya, itu di mana pergerakan ini ada kaitan dengan alam. Ya, alam ni luaslah. Ada air, ada taufan, ada binatang, ada macam-macam. Ya, tapi kali ini saya dalam bentuk serampan laut ni memang ada pergerakan dia dinamakan laba-laba. Kalau orang kata spider, dulu kata spider, ini adalah laba-laba. Di mana apabila bertemu beberapa pasangan, mereka ni macam bermula memang garang lah laba-laba ni kalau jumpa kan. Garang, tetapi apabila dah jatuh cinta, berkasih sayang, pergerakan tu dah lembut. Seterusnya kita ke satu lagi pergerakan iaitu ikan-ikan bertemu di muara. Maksudnya adalah di mana ikan tu pergi sekalipun, ya, mereka berenang dalam air tapi mereka akan pulang dan akan bertemu di satu tempat. Jadi ini adalah pergerakan tadi di dalam bentuk tarian serampang laut ya. Dalam bentuk tarian-tarian Melayu kita, pihak lelaki ni mereka ini adalah menghormati ya pasangan wanita ya, begitu menghormati. Jadi mereka ini adalah sebagai salah seorang macam kalau berpasangan ni mereka adalah mengawal keselamatan. Jadi ini adalah pergerakan dia di mana kita akan lihat pergerakan di mana tangan dia hanya akan mengawal wanita itu walaupun pusing ke mana. Busana ni kalau kita lihat ke dulu memang warna dia tidak begitu terang Dia lebih kepada color-color bumi yang lembut, warna macam coklat cair, warna kuning lembut sangat-sangat, apa-apa pun memang lembut lah.
Kain dia macam kain kotak-kotak macam untuk wanita, ya. Jadi kebaya labuh. Kalau aksesoris pun kalau nak pakai pun tidak terlalu meriah sangat, ya. Sebab apa, kita ni dulu macam joget ni, kita kebanyakannya menari adalah masa itu kita dah bawa keluar, ya. Kita dah bawa keluar daripada istana. Jadi saya rasa tak sesuai sekiranya aksesoris terlalu banyak. Jadi lebih baik kalau wanita tu hanya berbunga, bayi labuh, taklah perlu songket. Kalau songket tu dah, pakaian itu sudah kepada bangsawan. Dan sebab ni tarian rakyat, ya, joget ni adalah untuk rakyat. Jadi tidak sesuai untuk berpakaian songket penuh lah. Tapi kalau kita nak adaptasikan untuk sesuatu persembahan, boleh digunakan. Tapi kalau sebenarnya tarian joget memang tak sesuai dengan aksesoris yang melampau-lampau, ya. Cukup dengan sanggul satunya, sanggul satu, sanggul gantung ke, cek limau manis ke, dengan bunga. Begitu juga dengan gelinya, subang lah. Subang dulu, anting-anting dia bagi gelinya dulu. Sekarang bagi anting-anting, subang. Kalau bahasa lamanya gelinya, dia panggil gelinya. Kalau lakinya dengan baju Melayu lah, dengan songkok, dengan sampin bawah lutut. Itu nampak sampin kumpul tengah, ya, bukan sampin parlimen tu. Sampin kumpul tengah yang biasa dan di bawah lutut. Itu adalah etika berpakaian. Dan juga kalau macam lelaki tu bersongkok, lebih baiknya jangan pakai setanjak. Setanjak tak sesuai untuk berjoget. Sebab setanjak ni kalau khusus dalam istana untuk tarian makan sirih, ia sesuai. Tapi kalau joget memang tak sesuai. Kalau joget ke inang lebih dekat adalah bersongkok. Itu dia. Dan kalau apa lagi macam doko, kan, kita nak pakai doko, memang tak sesuai lah. Lelaki tidak berdoko masa tu pun. Tidak ada, cuma batu butang 5 aja. Itu juga ikatan sampin. Kalau sampin tu kumpul tengah tu, kita ikat macam biasalah, tapi kanan mesti atas. Sebab kanan sampin kita ikat, kiri dulu masuk, baru masuk kanan. Itu dia. Kita punya pegangan kita adalah orang-orang Melayu. Sebab apa, kita mengikut kita solat. Kita solat, kita tangan kita begini, so kanan mesti di atas. Jangan begini. Balik dia. Maka sirih berpinang tidak, pinanglah ada di bawah tanah. Allah sayang di bawah tanah. Maka sirih mengenyang tidak, kerana budi dengan bahasa. Allah sayang dengan bahasa.
sampai kiamat. Rotan keraton tali pajak, tali pajak sayang untuk sehelai dimakan api. Alah sayang dimakan api. Ikan kurung dalam jerajang, dalam jerajang sayang kerana ku berharap tak mati. Alah sayang harap tak mati. Selendang maya darilah perak. Tarian inang memberi pengertian sebagai pengasuh, tetapi tarian inang juga disebut tarian Mak Inang yang dicipta pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Lagu Mak Inang yang khusus telah dicipta bagi mengiringi tarian ini dengan perintah Sultan Mahmud Shah. Tarian ini dipersembahkan di hadapan Sultan semasa majlis keramaian. Tariannya sangat lemah gemalai dan mempunyai ciri-ciri yang sesuai ditarikan di istana. Pada zaman dahulu, tarian inang ini ditarikan oleh perempuan sahaja, tetapi apabila telah mengikut keperluan dan peredaran zaman, persembahan tarian inang telah ditarikan secara berpasangan, lelaki dan perempuan. Sebagai permulaan, saya memulakan bicara dengan melihat tari inang dulu dan sekarang. Berdasarkan pengalaman saya sebagai penari pada tahun 90-an sehingga menjadi koreografer dan pegawai kebudayaan ke hari ini, saya melihat tari inang telah jauh berkembang. Maksud saya jauh berkembang itu dari aspek penciptaan tarian inang itu sendiri. Menurut saya, jika dilihat tarian inang sekarang, ia adalah satu persembahan pentas yang mengikuti kehendak penganjur, seperti pertandingan tarian, persembahan keramaian, acara-acara resmi dan juga untuk hiburan. Jika kita melihat tarian inang pada era kegemilangan pentas bangsawan sehingga filem-filem klasik Melayu, struktur persembahan tarian inang lebih mencerminkan suasana kehidupan, falsafah dan estetika gerak serta budaya Melayu. Sebagai contoh, dalam tarian rentak inang, lenggangan tangan seorang penari wanita tidak boleh terlalu luas dan hayunannya tidak boleh terlalu tinggi. Bagi penari lelaki pula, terletak pada gaya kelakuan yang megah dan jantannya, tidak meniru keayuan gemulai wanita. Okey, untuk maklumat selanjutnya tentang estetika gerak serta budaya Melayu, bolehlah merujuk pada buku Tirai Panggung terbitan Pusat Kebudayaan Universiti Melaya pada tahun 1993 dalam ruangan Lenggang dan Liuk dalam Tari Pergaulan Melayu oleh Profesor Dr. Muhammad Anis Makno. Okey, dari segi busana dan tata rias tari inang, ia amatlah bersesuaian dengan busana kebaya labuh dengan tata rias yang bersesuaian seperti bunga dan pemanis cucuk sanggul bagi penari wanita. Ingat, jangan pakai cucuk sanggul yang besar-besar, 7 tingkat, itu memang tidak sesuai. Bagi penari lelaki, mestilah dengan busana baju Melayu, cekak musang dengan samping serta songkok ataupun tanjak yang bersesuaian. Untuk prop, biasanya tarian inang ini menggunakan selendang ataupun sapu tangan bagi penari wanita. Sebagai tetamu dalam program perkembangan tarian inang dan joget dalam seni persembahan di Melaka, anjuran JKKM Melaka, saya telah diberi tugasan menghasilkan
satu karya tarian tradisional Melayu berentak inang. Di mana karya ini saya mendapat inspirasi dari lagu Mak Inang Lenggang cover oleh YouTuber Roger Kajol 2019. Muzik dimainkan oleh Orkestra Majlis Bandaraya Petaling Jaya di bawah pimpinan konduktor Yusaifullah Muhammad Yusof dalam acara Festari 2019. Akhir kata, saksikanlah tarian inang kreasi baru saya yang bertajuk Lenggang Bertemu Kasih. dan budaya, berbudi bahasa, menegur sambil menyapa, ramah sambil menjadi mata melirik, pandai dilenggang mainan saya sambil berdendang. Aboy, oke Mak Inang, marilah, marilah. Bersopanlah santun, menjaga adat dan budaya, berbudi bahasa, menegur sambil menyapa, tersenyum ramah sambil menjadi mata melirik, dilenggang Mak Inang saya sambil berdendang. Mak Inang saya jalan berlenggang, Mak Inang saya jalan berlenggang, melenggang Mak Inang, melenggang Mak Inang, la 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 la, melenggang Mak Inang, melenggang Mak Inang, la 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 la, melenggang Mak Inang, melenggang Mak Inang, la 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 la, melenggang Mak Inang, melenggang Mak Inang, la 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 la. Tarian joget Cak Kuncak ini ditarikan secara berpasangan atau berkumpulan dalam pergerakan bebas. Cak Kuncak merupakan istilah oleh orang Melaka bagi joget lambak yang dulunya popular semasa tamasya Mandi Safar yang sehingga sekitar awal tahun 70-an. Ilham saya, bagaimana saya dapat wujudkan joget Cak Kuncak atau joget Kereta Lembu ini, di mana pada 2008 Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ini mengadakan bengkel pemantapan untuk artis tari Jabatan Kebudayaan, di mana kementerian nak memperbanyakkan lagi repertua tarian Melayu, ya. Contoh kalau di era 80-an
kita ada Canggung di Perlis, kita ada Dabus di Perak, Ulen Mayang, Terengganu, Wabula di Kelantan. So di era 2000 ni kita nak wujudkan satu kelas benda-benda baru. Jadi saya telah di mana lah pengarah, maka untuk buat satu tas lah, maka lahirlah joget Cak Kuncak ini, ya, joget kita lembu ini. Saya mendapat ilham daripada tarian ini apabila saya mengenali seorang tokoh dondang sayang, Nona Osman. Nona sekarang sudah, saya rasa umur dia 82 tahun. Saya melihat menonton persembahan dondang sayangnya yang unik, yang apabila dia menyanyi, dia menari. Tetapi menari dia tu saya melihat agak sumbang, ya, kanan tangan kanan, kaki kiri tangan kanan, memang agak sumbang. Tetapi di sebalik sumbang dia menyanyi, bukan dia menyanyi, dia menari tu ada keistimewaan dia. So daripada situlah saya balik, saya berfikir, saya menonton video saya rakam tu, saya kata, oh, ini boleh buat satu gerak dalam tarian. Jadi saya ambillah joget Cak Kuncak ini sebagai satu bahan dia, dan gerak daripada inspirasi saya daripada Nona. Dan so lahirlah joget Cak Kuncak Kereta Lembu dengan ataupun joget, ya. Kita tahu Melaka ini kayakan joget. Bila kata Melaka, joget. Bila kata joget, berpantun. So saya masih kekalkan di tim Melaka tu berpantun dalam berjoget. Maka situlah joget Kereta Lembu diwujudkan, di mana lirik lagu tu, lirik pantun tu pun saya ubah lebih kepada riang ria naik Kereta Lembu, usik-musik dalam persembahan Kereta Lembu, dan saya masukkan elemen-elemen gerakan Nona yang begitu cantik, tapi masih kekal, saya masih kekal keadaban, kesopanan dan ketitipan dalam tarian saya itulah. Jadi maka Cak Kuncak dipentaskan pada 2008 dan ia mendapat satu sambutan yang baik, ya, dapat sambutan yang baik. Walaupun peringkat awalnya saya agak kurang berpuas hati dalam mewujudkan tarian ini, tetapi dari segi kekuatan artis tari saya, disiplin yang kuat, mereka telah menunjukkan yang terbaik, di mana malam untuk dihakimi atau di malam untuk dinilai kan tarian tu, semua daripada pakar-pakar Kuala Lumpur seperti Pat Ibrahim, Dato' Syarif Amani, Tan Sri Nurul Rafli datang melihat dan memberi komen apa yang baik, apa yang tak baik. Tapi alhamdulillah malam itu bak kata Dato' Syarif Amani, sama saya ingat lagi isteri arwah Cik suami mengatakan jelas joget Cak Kuncak itu nampak Melaka. Bila nampak Melaka, nampak joget. Bila nampak joget, nampak Kereta Lembu. Nampak Kereta Lembu, ya, itulah Melaka. So dia tak ada apa-apa komen. Nak kata dalam gerak joget saya pun saya masih menyekalkan gerak-gerak lama, joget-joget Melayu lama. Kita ada spider, kita ada gerak S, kita ada half turn. Kita dalam gerak saya pun ada tu, kita ada kuda-kuda mabuk, saya masih kekal. Tetapi saya perindahkan, saya suntikkan semangat Nona Osman tadi ke dalam joget Cak Kuncak saya lah. Jadi bila Pak Ibrahim pula kata it's something jovious, saya suka penari membawa dengan cara yang begitu riang, nampak joget itu. Mood joget itu memang ada timbul dalam joget Cak Kuncak tu, ya. Jadi saya rasa berjayalah joget itu hingga sudah hampir, sekarang sudah 2020, sudah hampir 10 tahun berlalu, joget Cak Kuncak masih lagi dipentaskan, dan saya sudah buat exploit tiga generasi, maksudnya kanak-kanak, remaja dan veteran, ya. So semua joget ini semua di kalangan generasi boleh menari, boleh bawa dengan baik. Jadi tak ada masalah bagi saya apabila sedang menggabungkan dalam tiga elemen muda, remaja dan yang berumur dalam persembahan Cak Kuncak saya. Busana dalam pemakaian tarian joget Cak Kuncak ni, ya, sebab macam saya katakan tadi lah, joget Cak Kuncak saya ni kononnya
dilakukan di tepi pantai zaman dulu kata ada pesta pantai ya, di mana 3 hari 3 malam 7 hari 7 malam katanya. Saya tak pernah, saya tak ada zaman tu, tapi saya dapat bayangkan berpesta betul lah mereka di Tanjung Keling tu lah. Jadi di situlah saya wujudkan busana yang simple, tapi dia nampak rich, nampak meriah ya. Masih saya letak kalau kita menari pun tepi pantai tu mesti berkain batik, berkebaya, berbaju Melayu ya. Tetapi saya letakkan joget cakuncak saya ni di peringkat yang lebih atas, maka saya menggunakan songket, sarung songket, baju kebaya labuh ke peringkat seni persembahan yang lebih atas ya, bukan di pantai, di pentas. Jadi saya kena sesuaikan dengan keadaan tempat. Itulah busana dalam tarian joget cakuncak saya ini, masih bersarung songket bagi wanita, berkebaya labuh dan bertudung. Dan tudung ni dari kepala hingga meletakkan di dada sebagai wanita, lambang wanita Melayu yang penuh bersopan santun. Dan bagi penari lelaki masih baju Melayu. Kalau dulu kalau di pantai tu mungkin tak pakai sedondon ya, tak pakai baju dengan sedondon dengan bersongket, tetapi mungkin mereka pakai t-shirt atau bekas pelekat. Tetapi macam saya kata tadi, saya bawa ini ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat pentas, maka saya wujudkan kelengkapan busana Melayu yang lengkap dengan bersongket, bersongkok dan bersamping. Dari segi aksesori saya pun tidak terlalu banyak aksesori yang saya gunakan. Bagi hiasan wanita hanya bunga 3 kuntum atau 5 kuntum dan sedikit cucuk keping lah, cucuk sanggul. Biasanya saya suka yang bergoyang kerana dia menghidupkan hiasan di kepala tu. Tari Inang dan joget dalam seni persembahan di Melaka telah mendapat sambutan dan tempat di hati masyarakat Melaka mengikut kepada peredaran masa kini. Dari segi orang kata bukan promosi, dari segi sejauh mana cakuncak sudah, saya rasa joget ini sudah popular ya, sudah diketahui ramai. Macam saya kata tadilah, kanak-kanak, remaja dan veteran ya. Okey, yang saya rasa saya paling bangga apabila tahun 2012 saya mengajar pelajar-pelajar international school ya, ataupun pelajar-pelajar pertukaran pelajar daripada luar negara, satu dunia masa itu saya rasa, daripada Poland, daripada Brazil, daripada US, London, UK, datang ke Melaka, berkampung di Melaka selama 1 minggu, dan saya serapkan joget cakuncak kepada mereka. Dan di akhir malam persembahan yang diadakan di Kuala Lumpur, mereka mempersembahkan joget cakuncak yang penuh bersemangat, yang terbaik ya. Mereka dapat pujian daripada mereka punya presiden. Mereka buat joget cakuncak joget ini sebagai satu assignment mereka juga. Mereka membalik contoh busana, lagu, gerakan, selibas-selibas yang saya beri kepada mereka balik ke tempat, dan mereka pernah mengatakan kepada saya yang he will keep remembrance, mempelajari tarian joget cakuncak ini ya. Dan juga saya masih ingat juga pada tahun 2014 apabila saya membawa artis budaya ini ke Indonesia, Bengkel Festival Ramayana, dan dalam bengkel tu kita ada pertukaran budaya. So saya membuat kelas joget cakuncak ini kepada pelajar-pelajar Universiti Jogja ya. So saya rasa seramai 100 lebih lah mempelajari joget. Satu hari aktiviti workshop joget, dan sambutan yang baik, dan joget cakuncak ini juga saya bawa di London pada 2018 apabila Matrix mengadakan festival di sana di Trafalgar Square. Dan saya rasa bagi di Melaka ni selalulah majlis-majlis kerajaan negeri, majlis-majlis terbuka untuk orang ramai, festival-festival sambutan warisan dunia, sambutan terbaru selalu kita adakan joget cakuncak ini. Saya rasa sudah menjadi satu ikon atau satu benda yang patut kita tunjukkan kepada orang luar Melaka. This is joget Melaka, joget cakuncak. Sebab ada kereta lembu, ada
lirik lagu bahasa Melaka, ada suasana Melaka. Macam saya kata awal tadi lah, bila kata joget, orang akan kita lembu. Bila kata lembu, orang akan pantun dan mendetak-dekat naik. Okey, harapan saya semoga joget kereta lembu ini atau joget Cak Kuncak ini akan terus dikenali ramai dan ramai yang ingin ketahui lebih dekat lagi joget ini. Dan saya rasa harapan saya supaya banyakkan lagi lagu-lagu joget di Melaka ini. Macam mana banyak pun, macam mana macam Cendawan Tumbuh pun lagu joget, tapi pastikan apabila kita adakan tarian ini, tarian joget ini, pastikan keadaban, kesopanan dan tertata-tertib tarian itu mesti dikekalkan. Tarian inang dan joget terus kekal menjadi tarian tradisional yang paling popular, selaras dengan peredaran zaman dan sekaligus menjadi tarikan dalam seni persembahan bagi aspek pelancongan budaya di negeri Melaka. Adik-adik, nak ke mana tu? Nak kita lembu ke? Boleh abang ikut? Naik kereta lembu, jalan kota Melaka. Naik kereta lembu, jalan kota Melaka. Adik jangan marah, abang ikut ajak sama. Adik jangan marah, hai abang nak ikut sama. Adik nak ke mana tu? Abang ikut je. Kereta lembu Melaka terkenal seluruh negeri. Kereta lembu Melaka terkenal seluruh negeri. Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Ya, ni seorang sama lah dengan abang. Jalan ke Pekan Lama, singgah beli roti. Jalan ke Pekan Lama, singgah beli roti. Adik jangan tunggu lama, nanti abang susah hati. Adik jangan tunggu lama, hai abang susah hati. Hai adik jangan bagi abang tunggu lama. Abang kita joget dia mari. Macam tu lip ada lip. Makan buah Melaka, beli di Pekansari. Makan buah Melaka, hai beli di Pekansari. Hati abang udah gulana, ingat adik tiap hari. Hati abang udah gulana, ingat adik